Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa hidayatan lisanah wa quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma الأمر بك ونعرف به وإياك ونصرف الله والهم الملائكة المقربين وافتح علينا أوراتك وعلمنا أسر رحمتك يا رب رب اشرح لنا صدرنا لساننا واحلل عقدة من لساننا قال الشيخ المسلم محمد في الدارين sekian. Adapun dalil perang itu fardu kifayah jua bukan fardu ain. Pada masalah yang disebut dulu bahwasanya fardu kifayah bagi imam atau naib imam tu memerangikan orang kafir atau buatkan kota dan mengawal letakkan askar mengawal di sana kat sepadan. Dalil dianya ialah adapun dalil perang itu fardu kifayah bukan fardu ain. Yang fardu ain itu apabila diserang oleh orang kafir ke dalam negeri Islam itu jadi fardu ain di atas tiap-tiap seorang. Dalil fardu kifayahnya ialah firman Allah Ta'ala la yastawil qa'iduna minal mu'minina ila tu mana sehingga ila qaulihi wa kullam wa'adallahu al-husna. Jadi panjanglah. Jadi la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Lepas tu baca sambung ila sehingga qaulihi sehingga firman Allah Taala wa kullam wa'adallahu al-husna. Dan tiada bersamaan orang yang duduk mereka itu dikehendaki orang duduk tu ialah orang tidak berperang, tidak pergi perang. Dikehendaki orang duduk tu ialah orang yang tidak pergi perang. Tiada bersamaan orang yang duduk mereka itu orang daripada orang mukmin. Orang yang duduk, orang yang tak pergi perang tu ialah orang mukmin jugalah. Hingga firman, baca lagi hingga firman Allah Ta'ala dan tiap-tiap daripada keduanya, yakni orang pergi perang, orang pergi sabil, orang pergi perang sabil, nak perang, yakni orang pergi perang sabil dijanji akan Allah, dijanji Allah akan janjian akan kebajikan. Allah Ta'ala janji nak balas akan balasan baik. Dijanjikan janji nak bagi. Dah. Dijanjikan janji Allah Ta'ala janji nak bagi tiap-tiap kedua. Hingga firman-Nya dan tiap-tiap daripada keduanya. Dan tiap-tiap daripada keduanya, yakni orang pergi perang sabil dan orang yang tidak pergi itu dijanji Allah akan kebajikan. Maka dilebih orang pergi atas orang yang duduk. Jadi di sini dengan secara ringkasnya orang yang pergi berperang
dan dengan orang yang tidak pergi berperang fi sabilillah. Allah Ta'ala katanya tiada bersamaan orang yang duduk mereka itu daripada orang mukmin. Orang yang duduk maknanya orang tak pergi perang sabilillah dengan orang yang pergi perang sabilillah. Maka kedua-dua golongan sana itu Allah Ta'ala janji akan mereka itu akan janji kebajikan, janji nak balas baik kedua-duanya. Maka dilebih orang yang pergi perang atas orang yang duduk. Maka di sini Allah Ta'ala melebihkan orang pergi perang, pergi perang sabil atas orang yang duduk ialah orang yang tidak pergi perang. Dan dijanjikan tiap-tiap keduanya, dua golongan sani yang pergi perang dengan tidak pergi perang tu dengan sebab orang mukmin semua janji kebajikan. Maka adalah mereka yang berdosa nescaya tiada dijanjikan dengan kebajikan. Sekiranya orang yang di sini Allah Ta'ala janji nak bagi kebajikan, bagi balasan baik kepada dua-dua golongan orang mukmin. Orang mukmin yang pergi perang sabilillah pun Allah Ta'ala janji nak bagi balasan baik juga. Orang yang tidak pergi, orang mukmin yang tidak pergi perang sabilillah pun nak bagi balasan baik juga. Tetapi Allah Ta'ala melebihkan akan orang yang pergi perang fi sabilillah. Sekiranya orang yang tidak pergi perang sabilillah berdosa, maka tentu Allah Ta'ala tidak bagi balasan yang baik. Tetapi di sini Allah Ta'ala janji nak bagi kedua-dua. Yang pergi perang dan yang tak pergi perang. Menunjuk katanya, yang tak pergi itu tak berdosa. Yang tak pergi itu dah lepas daripada tuntutan wajib. Dengan sebab yang pergi perang tu dah menunaikan yang wajib memadai atas jalan kifayah. Dan setengah daripadanya menuntut ilmu syarak. Setengah daripada fardu kifayah yang lain daripada sembahyang jenazah. Setengah daripadanya menuntut ilmu syarak, belajar akan ilmu syarak dan barang yang bergantung dengan dia dan barang yang bergantung dengan dia dengan ilmu syarak. Belajarkan ilmu syarak dan belajarkan ilmu-ilmu yang bergantung dengan ilmu syarak, seperti belajar nahwu saraf, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah. Itu termasuk. Setengah ulama katanya belajar ilmu mantik yang sunyi daripada campuran falsafah, itu pun fardu kifayah juga. Menuntut ilmu syarak dan barang yang bergantung dengan dia dengan ilmu syarak, seperti ilmu nahwu, ilmu saraf dan ilmu balaghah. Yakni ilmu syarak dengan dia tu rujuk ke mana? Yakni ilmu syarak. Seperti usuluddin, ini misal bagi ilmu syarak. Seperti usuluddin, ilmu usuluddin, ilmu ba'akidah yang dapat menghuraikan syubhat. Jadi belajar ilmu usuluddin untuk nak sahkan i'tiqad itu fardu ain. Belajarkan ilmu usuluddin untuk nak mengesahkan i'tiqad, untuk nak lepas daripada taklid, itu adalah wajib fardu ain. Itu adalah wajib fardu ain. Tetapi belajar ilmu usuluddin lebih tinggi daripada fardu ain tu, boleh guna untuk nak talakkan syubhat, nak menghuraikan syubhat apabila datang, maka itu adalah fardu kifayah. Dan usul fiqh ni pun fardu kifayah juga, kena ada orang pandai juga, kena ada orang tahu juga. Dan nahwu, ilmu nahwu, dan lurah, ilmu lurah, ilmu yang bersangkutan dengan bahasa Arab. Ilmu lurah dan
dan ikhtilaf ulama dan ittifaqnya. Ilmu pada menyatakan khilaf ulama dan ittifaq ulama. Jadi satu ilmu pula. Ilmu yang menyatakan apa masalah yang khilaf ulama, apa masalah yang ittifaq ulama. Masalah ni ulama ittifaq ke ulama khilaf. Masalah ni ulama khilaf ke ulama ittifaq. Jadi apa masalah yang ittifaq, apa masalah yang ikhtilaf. Itu setengah daripada ilmu yang tutup belajar dianya adalah fardu kifayah. Dan lainnya, lain lagi. Belajar ilmu tafsir, belajar ilmu hadis riwayah dan dirayah. Ilmu hadis riwayah seperti belajar kitab Sahih Bukhari, Muslim, dan ilmu hadis dirayah seperti belajar bab hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif macam mana. Itu pun fardu kifayah juga. Tiap-tiap barang nak tambah dan lainnya daripada tiap-tiap daripada tiap-tiap barang yang tiada di sepenuh yang wajib malaikat dengan dia. Tiap daripada apa dia lain lagi tu daripada tiap-tiap barang, yakni tiap-tiap ilmu. Dan tiap-tiap barang, yakni ilmu lah di sini, yang tiada sepenuh yang wajib. Yang wajib tu ialah fardhu ain, malaikat dengan dia, dengan barang. Maka wajib, tengok. Jadi maknanya setiap-tiap ilmu yang lain lagi untuk nak sepenuhkan ilmu syariat, dan maka dikatakan ilmu-ilmu alat. Yang dikatakan ilmu-ilmu alat, yang lain lagi tafsir, usul tafsir, hadis, ilmu hadis, dirayah dan riwayah, ilmu mantik, nak boleh tolakkan syubhat, kena pandai ilmu mantik, kena belajar ilmu makulat untuk nak tahu apa dia makhluk. Tidak sepenuh yang wajib malaikat dengan dia, maka adalah wajib. Tengok dia katanya, maka wajib atas seorang Muslim yang merdeka, bukan orang yang dengung. Maka wajib atas seorang yang Muslim, orang Muslim mana yang merdeka, yang bukan orang dengu. Dengu ni maknanya tak faham mata pelajaran. Maknanya orang bodoh lah. Dan jikalau orang fasik sekalipun wajib juga. Tetapi tiada gugur fardunya itu dengan dia dengan orang fasik. Kerana tiada diterima akan fatwanya dan hukumnya hukum orang fasik. Walaupun orang fasik pun wajib juga, tetapi tidak memadai dengan belajar oleh orang fasik. Kerana tiada diterima akan fatwanya fatwa orang fasik dan hukumnya hukum orang fasik. Dan gugur dengan mendirikan dia oleh seorang sahaya. Kalau ada seorang, padahal tak wajib, di atas hamba, di atas saya dan perempuan. Tetapi kalau ada yang belajar tu orang perempuan, maka memadai. Dan perempuan sekalipun atas kaum yang aujah, yang nyata wajah. Jadi maknanya ilmu, kalau kita tilik dalam ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu akidah, untuk nak sekadar ilmu usuluddin seperti kata tadi, untuk nak sahkan i'tiqad,
untuk nak lepas daripada taklid, maka itu adalah fardu ain. Maka sekiranya belajar, apabila dia belajar tambah lagi, lebih pada tu lagi, sehingga katanya kalau syubhat tu datang, kekeliruan pada bab i'tiqad tu didatang, dia boleh tolak akan syubhat. Maka itu adalah fardu kifayah. Begitu juga ilmu fiqh, sekadar untuk nak sah salat dia belajar ilmu fiqh, untuk nak sah salat dia, untuk nak sahkan puasa dia dan segala amalan dia, daripada muamalat apa dia semua, sekadar nak sah perbuatan dia sendiri itu adalah fardu ain. Maka lebih lagi itu belajar bab khilaf ulama, ittifaq ulama, masalah yang dalam lagi, itu adalah fardu kifayah. Belajarkan ilmu qawaid fiqh, usulul fiqh, semua tu fardu kifayah. Dan belajarkan ilmu nahu pun fardu kifayah. Belajar ilmu sarah pun adalah fardu kifayah. Belajar ilmu lughah bahasa Arab pun fardu kifayah. Belajar ilmu balaghah pun adalah fardu kifayah. Dengan maknanya wajib di atas orang yang muslim yang yang merdeka, yang merdeka membelajarkan akan ilmu-ilmu yang wajib sebagai wajib fardu kifayah. Dengan maknanya di dalam satu kawasan, masafah qasar, mesti kena ada seorang yang tahu ilmu yang wajib fardu kifayah. Sekiranya kalau tak ada, maka berdosa di atas kesemuanya manusia yang berada di dalam kawasan itu. Maka sekiranya kalau ada orang tahu, lepas pada tututan. Kalau tidak ada, maka wajib di atas orang yang kawasan itu hantarkan siapa-siapa untuk membelajarkan ilmu yang tersebut. Contohnya kita kata setengah daripada ilmu yang wajib fardu kifayahnya ilmu nahu, ilmu saraf. Kita katanya dalam negeri kita ni lah, dalam negeri, dalam satu negeri, bukan negara, dalam satu negeri itu tidak ada orang yang alim ilmu nahu. Sekiranya tidak ada orang yang alim ilmu nahu, maka wajib di atas orang yang tempatan itu hantarkan siapa-siapa, pilih seorang dan hantarkan dia belajar ilmu nahu kat mana-mana tempat. Habis itu bagi dia balik duduk kat kawasan itu. Jadi maknanya kita nak bagi ada juga. Itu masalah fardu kifayah. Jadi maknanya kena ada tu orang alim nahu sekarang tu, kena ada orang alim nahu saraf, orang alim ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu lughah, ilmu balaghah, usulul fiqh, apa semua yang dibilang tadi tu mesti kena ada dalam satu-satu kawasan. Dia satu kawasan tu satu negeri, satu masafah qasar. Dan setengah daripadanya menghafazkan Quran. Setengah daripada fardu kifayah yang lain daripada sembahyangnya ialah menghafazkan Quran atas ghaib. Menghafazkan Quran atas ghaib. Maknanya boleh baca dengan tidak tengok kepada mishaf. Ada menghafalkan Quran sehingga dia tu boleh baca Quran dengan tak tengok kepada mishaf. Ingat betul lah. Ingat dalam dada, ingat dalam hati, sekiranya ada dia boleh baca Quran dengan tak tengok kepada mishaf Al-Quran. Tu maknanya kena ada. Dalam satu kawasan tu kena ada. Demikian lagi mengajar akan Quran
tajwid apa semua, yang bersangkutan dengan Quran tu, tafsir Quran, tajwid Quran, maka itu adalah wajib fardu kifayah. Dan wajib atas tiap-tiap suatu tempat satu orang alim. Ni kembali pada masalah tadi juga, masalah belajar ilmu tadi, masalah hafal Quran. Tengok. Dia katanya, dan wajib atas tiap-tiap suatu tempat, suatu kawasan lah, satu orang yang alim. Satu tempat tu kena ada seorang yang alim dan orang yang hafiz Quran. Dalam satu kawasan tu mesti kena ada, tapi satu tempat tu kira kata satu masafah qasar. Dikanaki satu tempat tu bukan satu kampung seorang, bukanlah. Satu tempat tu ialah satu masafah qasar. Lebih kurang 90 kilometer, 88 begitu, kena ada seorang. Jadi maknanya kita katanya kalau sekarang lebih kurangnya satu daerah lah. Lebih kurangnya satu daerah tu mesti kena ada seorang orang alim, seorang yang hafal Quran. Lepas tu kalau tidak ada tu mesti orang yang tempatan itu usaha hantarkan orang. Kalau kena gaji pun kena gaji lah. Kalau sampai tahap kena gaji bagi dia belajar, kena bantu dia belajar, artinya bantu dia hafal Quran, kena gaji untuk nak bagi ada dalam kawasan kita. Tapi benda ni tu sekarang, semenjak dulu lagi sampai sekarang, jadi kita alhamdulillah tempatan kita tu tak pernah sunyi. Di mana-mana pun tak pernah sunyi daripada orang hafal Quran dan orang alim. Sebab tu jadi tak jadi masalah sangat benda ni, sebab ramai lagi orang belajar, ramai lagi orang yang menghafal Quran. Tengok dia katanya, dan wajib atas tiap-tiap suatu tempat satu orang alim dan orang hafiz Quran, orang yang hafal Quran. Sekira-kira jangan lebih, ni ada, sekira-kira jangan lebih daripada 2 marhalah. 2 marhalah tu sakatan yang boleh kosa jamak semayang. Seperti satu masafah, 2 satu qadhi. Tengok. Jadi maknanya dalam kawasan 2 marhalah. 2 marhalah tu lebih kurangnya 88 km. Dalam mazhab Syafi'i ialah lebih kurangnya 88 km tu 2 marhalah. Segoda boleh kosa jamak, sekurang-kurang boleh kosa jamak dan kosa dan jamak semayang. Satu kawasan dikandaki, satu kawasan, satu tempat tu mesti kena ada. Sebab tu kalau kita katanya, kalau sekarang tu lebih kurang satu daerah lah. Kalau satu negeri itu lebih. Kalau Kelantan masalah tak cukup kalau seorang, sebab dia luas. Dan tiap-tiap satu masafah al-adwa satu qadhi. Itu wajib kena ada tu. Jadi tiap-tiap satu masafah al-adwa kena ada seorang qadhi. Satu masafah al-adwa, bukan masafah qasar, itu bab qasar semayang. Masafah al-adwa ni macam ni. Kalau kita duduk di satu tempat, kita keluar pagi, kita keluar pergi kepada tempat qadhi. Selesai hal, boleh balik sebelah petang. Itu masafah al-adwa. Jadi maknanya ikut orang zaman dulu lah, tak kira orang sekarang. Ada kenderaan laju sekarang, ada kereta, ada motor, ada apa sekarang. Tapi tilik pada orang zaman dulu, dalam satu masafah al-adwa,
mesti kena ada dilatihkan seorang qadi. Kena ada seorang qadi. Jadi maknanya masafah qasar ni kita kira beginilah. Pagi kita, contohnya kalau kita ada urusan nak jumpa qadi. Sekiranya kalau kita ada urusan nak jumpa qadi, maka kita keluar pagi. Kita keluar pagi-pagi tu kita keluar. Berjalan pergi sampai tempat qadi. Dan kita bercakap, kita tanya masalah dia, kita nak mengadu pun mengadulah. Dan selesai urusan kita dengan qadi, kita balik tu sempat dalam hari yang sama. Mudah katanya, pergi pagi, balik petang lah. Kawasan tu, jadi lebih kurangnya dia tak sampai 2 marhalah. Sebab kalau 2 marhalah tu, sehari semalam, 2 hari 2 malam. Jadi masa Fatul Adwa tu lebih kurang 40 km. Tu mesti kena ada. Mesti kena ada seorang qadi. Tetapi kawasan yang ada orang lah. Jangan kawasan yang sunyi daripada kampung manusia, daripada rumah-rumah manusia tu, itu tak mesti kena ada qadi. Yang kita cakap ni maknanya 2 marhalah kena ada seorang, 2 marhalah kena ada seorang, itu dalam kawasan yang ada orang duduk. Yang ada orang duduk. Kalau kita tengok tempat di Tanah Arab, di Saudi masalah, jalan daripada Madinah nak pergi ke Mekah tu, kita katanya apabila lepas pada Madinah lepas tu, maka ada kawasan yang lama pula nak jumpa rumah orang. Jauh pula, kosong padang pasir saja. Lepas tu tidak ada rumah orang. Maka di situ tak mesti kena ada qadi di situ sebab tidak ada orang. Jadi maknanya kita katanya nak bayangkan macam kawasan kat kampung kita sekarangnya, kat Melayu kita di Malaysia, dia petani pun sama. Jadi rumah orang tu ada 100. Maka lebih laginya dalam bandar, maka kita katanya kawasan perumahan, kawasan orang duduk itulah satu masafah adwa kena ada qadi. Tetapi bukan mesti kena ada setiap masafah qasar orang ada pun mesti kena ada qadi, orang tak ada kawasan itu pun kena ada qadi. Bukan begitu. Sekadar tempat yang ada orang duduk, kawasan yang ada orang duduk, kat situ, maka satu masafah qasar kena ada seorang qadi. Satu masafah qasar seorang qadi. Satu masafah al-adwa satu qadi. Kena ada begitu. Semuanya itu urusan bagi kerajaan lah tu. Qadi, siapa nak latih, siapa jadi qadi, siapa nak bertugas di kawasan di sini, siapa nak bertugas di kawasan di sini, nak latih siapa jadi qadi, itu urusan kerajaan, pemerintah. Dan lupa bagi Quran itu setengah daripada dosa besar. Dan jikalau lupa itu kerana uzur sekalipun, seperti sakit, dan ia membimbangkan dengan fardu ain sekalipun. Ni ingat siapa-siapa nak fikir atau anda hafal Quran, siapa dah hafal Qurannya, ingat dia katanya, dan lupa bagi Quran itu setengah daripada dosa besar. Dihafal, lepas tu biarkan tidak mengulang, sehingga dia tu terlupa, tak boleh nak baca, maka berdosa besar di atas dia. Jadi biarkan jadi terlupakan hafalan Quran itu adalah dosa besar. Dan jikalau lupa itu kerana uzur sekalipun, sebab boleh jadi terlupa tu uzur. Seperti sakit, dia jatuh sakit, jadi tak sempatlah dia nak ulangkan Quran, ulangkan hafalan Quran dia.
dan ia bimbangkan dengan fardu ain sekalipun, duk bimbang dengan fardu ain, jadi katanya dia hafal Quran tetapi fardu ain dia tak lepas lagi. Sekarang dia sibuk dengan belajar ilmu fardu ain, jadi tak sempat nak mengulangkan hafalan Quran, menyebabkan dia tu jadi terlupa. Maka dosa besar di atas dia. Jadi maknanya kalau tidak di sini, orang yang tak hafal, kalau terlupa, kalau tak boleh baca, itu tidak ada dosa sebab dia tak hafal. Tengok. Dan dhabitnya bahwasa kurang bacaannya daripada barang yang ada ia membacakan dia atasnya. Dan jikalau melihat pada mishaf sekalipun. Dan dhabitnya dhabit lupa. Dhabit lupa yang katanya kalau begini tak panggil lupa. Macam setengah-setengah imam tu, dia baca, ada kalanya tak boleh nak tak ada sangkut. Baca-baca sangkut. Orang di belakang sambung, dia boleh pergi pula. Dia boleh terus. Baca-baca sangkut. Itu sangkut saja, bukan lupa. Orang di belakang sambung, dia terus pergi. Sangkut pula, itu bukan terlupa. Jadi terlupa ni, yang kata dosa besar ni, maknanya betul-betul tak boleh nak baca. Kita sebut awal, bagi dia, kita mulai awal. Contohnya kalau terlupa Yasin, apa pula? Tak tahu nak baca lah. Orang kata wal Quran, dia pun wal Quran, tak boleh nak lancar, tak boleh nak pergi. Tak boleh nak kata. Itulah terlupa. Kalau macam imam sangkut dalam bacaan tu, dia solat, masa solat dia baca-baca tersangkut, maka itu bukan terlupa lagi. Dan dhabitnya bahawa kurang bacaannya. Kurang bacaannya, maknanya tidak lancar. Kurang bacaan daripada barang yang ada ia membaca akan dia. Jadi belum ketika dia belajar tahfidz tu, dia baca Quran dapat lancarkan baca Quran, baca dengan tak tengok kepada mishaf tu lah. Lancar. Tetapi sekarang dah tak boleh nak baca, tak macam dulu dah. Dah baca dengan mulut tu sangkut. Sangkut tu kalau orang tegur pun, orang sambung pun, dia tak boleh nak terus. Tengok. Dia katanya kurang bacaannya daripada barang yang ada ia seorang membacakan dia akan Quran atasnya. Atas barang. Dan jikalau melihat pada mishaf sekalipun, jadi tak lancar macam dulu. Jadi dulu tu masa dia masa dia muda-muda dulunya, dia hafal Quran lancar lah, bacaan dia Quran tu tak tengok pada mishaf pun dia lancar. Tetapi sekarang dah jadi kurang. Baca sangkut, baca satu ayat tak dan nak habis satu ayat sangkut, tak dan nak habis satu ayat sangkut. Jadi maknanya walaupun dia baca tu tengok pada mishaf pun tak lancar macam dulu juga. Dulu dia baca boleh baca lancar dengan lancar, dengan tak tengok kepada mishaf dia pun dah lancar. Tetapi sekarang tu sehingga baca tengok mishaf pun dah tak lancar lagi. Itu lupa dah tu. Itu lupa dah tu. Jadi biasanya kita ni kalau orang tak hafal Quran tu, tetapi kita selalu baca Quran, kalau kita baca tengok kepada mishaf tak sangkut. Kita orang yang baca Quran selalu baca Quran, khatam habis khatam pula, habis khatam pula. Lancar bacaan Quran tu, kalau tengok kepada mishaf tu tak sangkut dah. Malaikat orang tak pandai mengeja laginya, itu sangkut lah.
Tapi orang kita ni biasanya bukan orang tahfiz sekalipun, tapi biasa dengan baca Quran dia tak sangkut. Kalau tengok kepada mishaf. Tetapi orang ni sekiranya dulu dia hafal, dapat baca dengan tidak tengok kepada mishaf. Sekarang dengan sebab dia tinggal lama, tidak mengulangkan, tidak murajaah, tidak mengulangkan hafalan dia, menyebabkan dia tu jadi terlupa. Terlupa tu sehingga kurang daripada dulu. Kelacaran dia tu habis. Sehingga tengok kepada mishaf pun tak lancar juga. Begitu. Jadi maknanya hilang ingatan tu lah. Hilang ingatan baca Quran. Hilang ingatan bacaan Quran daripada diri dia yang mana sebelum pada ni dia usaha menghafalkan. Maka itulah jadi dosa besar. Sebab tu kalau siapa yang ada menghafalkan Quran, walaupun satu ayat mana sekalipun mesti ulang-ulangkan supaya tak jadi terlupa. Bimbangnya takut jatuh dalam dosa besar. Tetapi kata terlupa ni bagi orang yang hafal. Dosa besar ni bagi orang yang hafal. Adapun orang yang maknanya nak bagi ingat tu dia ulang-ulang. Tu mana orang yang menghafazkan Al-Quran lepas tu jadi terlupa. Maknanya dia usaha nak bagi ingat di dalam dada tu. Dia ulang untuk nak ingat. Ulang lepas ulang. Macam orang belajar di tahfiz tu. Adapun kalau begini, dengan sebab satu benda ni kita tak hafal. Kita tidak menghafal, tidak mengulang-ulang. Tidak usaha untuk nak ingat. Tapi setiap hari kita ada baca. Seperti contohnya Yasin tu, orang yang ingatan elok tu, jadi dia baca ni bukan baca itu pun, tapi setiap malam Jumaat dia baca Yasin. Setiap pagi Jumaat masalah dia baca Yasin. Kita katanya orang ni dia bapa dia atau ibu bapa dia tu meninggal sejak masa dia kecil lagi. Ibu bapa dia meninggal pada masa dia kecil lagi. Lepas tu setiap pagi Jumaat tu dia pergi ziarah kubur baca Yasin. Pagi Jumaat baca Yasin. Pagi Jumaat baca Yasin hadiah kepada ibu bapanya. 4, 5, 6 tahun dia duk baca Yasin setiap kali Jumaat. Setiap kali Jumaat dia baca bawa itu. Lama-lama kelamaan jadi terhafal. Jadi terhafal dengan tidak usaha, sebab dia tak ingat nak hafal pun, tak fikir nak hafal Yasin pun, tapi setiap kali dia hari Jumaat dia bawa surat Yasin baca lazim gitu. Kita katanya 10 tahun 5 tahun ulang setiap pagi Jumaat, baca setiap malam Jumaat, masalah baca setiap minggu baca sekali. Lama-lama kelamaan dia jadi terhafal dengan sendiri, bukan dengan usaha. Maka itu sekiranya kalau terlupa itu tak jadi salah. Sebab dia tak usaha untuk nak menghafal, bahkan terhafal dengan sendiri. Macam kita dalam kereta tu, kita buka imam Masjid Haram baca Quran kan. Naik kereta kita buka satu surah. Jadi satu surah tu lah kita pasang dalam kereta kita. Dalam tak kita dengar. Orang baca kita dengar. Jadi contohnya surah Sajdah kita letak dalam itu dia tu, surah Sajdah saja. Setiap kali naik kereta dengan surah Sajdah. Setiap kali naik kereta dengan surah Sajdah. 3 tahun, 4 tahun tu dengan tak hafal, boleh kata dengan sendiri terhafal. Maka itu kalau terlupa itu tidak berdosa besar sebab kita tidak berusaha untuk nak menghafalkan. Jadi terhafal. Begitulah. Jadi kalau siapa yang ada menghafal, tak kena pulang. Dan setengah daripadanya mendirikan dalil
yang menunjukkan atas keadaan Tuhan yang menjadikan makhluk, dan barang yang wajib wajib baginya. Barang yang wajib baginya, bukan atasnya. Yang wajib baginya. Dan yang mustahil ini nak tambah atasnya. Dan yang mustahil atasnya. Dan yang harus ni nak kata padanya. Wajib baginya, mustahil atasnya, harus padanya. Bukan harus atasnya. Harus padanya. Dan menyabitkan dikembalikan tubuhnya pada hari kiamat. Bangkitlah, bangkit. Bangkit dari apabila tiup sunai kali yang kedua, bangkit daripada kubur itulah pada hari kiamat dan umpamanya. Jadi setengah dari di sini dia menyatakan bahawasanya setengah daripada fardu kifayah. Setengah daripada fardu kifayah ialah mendirikan dalil. Mendirikan dalil, menegakkan dalil-dalil yang menunjukkan atas keadaan Tuhan menjadikan makhluk. Jadi kena ada orang yang mendirikan dalil yang menunjuk di atas bahawasanya betul, sabit, sungguh Allah Ta'ala menjadikan makhluk. Jadi maknanya kena ada orang yang mendiri, orang yang tahu benda ni. Mana dalil bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan makhluk ini, mana dalil menunjuk di atas makhluk ini, benda langit, batu, kayu, apa semua nak, makhluk Allah Ta'ala, mana dalil, kena ada orang tahu, kena ada orang yang mendirikan dalil. Dengan maknanya, kalau tidak ada siapa yang tahu tentang dalil menunjuk di atas Tuhan Allah lah yang menjadikan makhluk, maka berdosa. Semua orang. Maka mesti kena ada orang tahu. Apabila ada seorang dalam satu kawasan tu, kena ada seorang tu yang tahu. Lagi pulanya apabila orang tanya mana dalil, dia dapat nak jawabkan. Dapat nak tunaikan jawapan macam mana dalil. Dan barang yang wajib baginya bagi Allah. Jadi maknanya di dalam satu kawasan wajib kena ada orang yang mendirikan dalil yang menunjuk data wajib, barang yang wajib bagi Allah. Kena ada orang tahu dalil wujub, Allah wajib bersifat dengan wujud. Mana dalil? Allah bersifat dengan kidam, mana dalil? Allah bersifat dengan baqa, mana dalil? Allah bersifat dengan kudrat, mana dalil? Kena ada orang yang tahu dan orang yang mendirikan dalil. Lepas tu dia tu nanti cerita ke orang. Orang tanya dia boleh jawab. Orang tanya dia boleh jawab. Dan yang mustahil. Maknanya orang yang kuasa mendirikan dalil menunjuk di atas sifat yang mustahil. Mana kena ada orang tahu bahawasanya lemah tu benda mustahil. Mana dalil? Jahil tu perkara yang mustahil. Mana dalil? Serupa Allah dengan makhluk adalah mustahil. Mana dalil? Mesti kena ada orang tahu dalil. Lagi pula dianya sedang bercakap-cakap pasal dalil. Seperti orang mengajar kat masjid tu.
guru-guru ustaz-ustaz yang belajar, yang mengajar kat masjid tu, yang dia mengajar akan sifat 20, dia tahu dia cerita kat orang kat masjid katanya wajib wujud, mustahil adam, dalilnya begini, wajib kidam, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kidam, mustahilnya baru, dalilnya begini-begini. Tu mana dah cukup untuk, sebab kita sekarang tu ada kat setiap-tiap masjid tu ada orang yang bercakap, pasal dalil menunjuk di atas perkara yang tersebut. Itu dah memadai lah. Ada orang tahu lagi pula dia tu bercakap. Dia cakap kat mana, dia mendirikan dalil, dia cerita kat surau, kat dalam majlis kuliah dia. Memadai dah tu. Jadi maknanya di sini satu lagi dan yang harus padanya pada Allah. Jadi mana kena ada orang tahu dalil yang perkara yang harus. Kita maklumnya apa perkara yang harus pada Allah ialah menjadikan mungkin dan tidak menjadikan mungkin. Maka kena ada orang yang tahu akan dalil. Dan orang yang tahukan dalil itu dia mendirikan dalil, mana dia ada bercakap lah. Maka sekiranya kalau kita katanya tahukan dalil-dalil yang tersebut itu dah satu masalah. Apa tu kita kata dalam kawasan ini ada seorang yang alim lah masalah dalil-dalil, yang tahu dalil tu adalah. Tapi dia tidak bercakap pun, tidak sebar pun, tidak mengajar orang pun. Dia tahu sekadar dia cerah pagi buat kerja, cerah pagi esok pagi dia buat kerja, balik malam, pagi dia keluar kerja, balik malam. Tak ada masa dia nak bagi tahu, nak sebar kepada orang, nak ajar orang tentang dalil tu, itu pun tak lepas pada tuntutan. Jadi kena ada orang yang mendirikan dalil. Tapi tempatan kita sekarang tu alhamdulillah. Jadi adalah orang yang cakap-cakap yang mengajar tentang dalil-dalil tersebut. Dan menyabitkan, dikembalikan tubuh, menggembalikan tubuh badan pada hari kiamat. Jadi maknanya kena mendirikan dalil. Mendirikan dalil menunjuk di atas sungguh betul sabit apabila sampai masa kita akan dibangkit pada hari kiamat dengan tubuh badan kita. Kena tahu dalil juga. Bangkit pada hari kiamat, setengah pada perkara yang wajib kita i'tikad. Dalil tu mesti kena ada orang yang mendirikan dalil. Dan umpama dikembalikan tubuh seperti mahsyar, titian sirat, seperti apa lagi, timbang amalan, mesti kena ada orang yang mendirikan dalil. Mana dalil kata sungguh ada sirat, mana dalil sungguh kata ada timbang amalan, kena ada orang mendirikan dalil. Dalil nakli, dalil ayat Quran, dalil apa. Begitulah. Setengah daripadanya dan setengah daripada menyuruh dengan ma'ruf. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa nawwir qulubana bi nurikal karim waj'al 'amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma استودع كما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. 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 Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum.